Coba rekod dulu. Oke. So sekarang kita sekarang sedang dalam rakaman, jadi kita boleh mulakan kelas kita hari inilah. Oke, jadi saya akan mulakan dahulu dari segi pengenalan. Jadi tak eloklah kan kalau kita masuk je terus mula belajar kan macam stressnya begitu kan. Jadi kita mesti ada sedikit selingan lah supaya boleh dapat gambaran lah tentang subjek yang korang belajar ni. Ini adalah subjek yang wajib wajib ambil, dan bila nak masuk universiti, subjek ni yang akan dilihat lah. Mungkin saya rasa korang pun dah tahu bahawa untuk pengajian AM ini wajib lulus, dan dia akan dinilai untuk digunakan dalam mana-mana permohonan kemasukan di universiti. Semua universiti semua akan menggunakan keputusan pengajian AM dan mewajibkan untuk orang mengambil pengajian AM. Boleh ambil 4 atau 5 subjek, tapi salah satunya mesti pengajian AM. So itu adalah subjek wajib. Dan sebab dia adalah subjek wajib ni juga, mesti lulus wajib. Kena lulus wajib. Sekurang-kurangnya C bersamaan dengan GMP 2.00. Kalau dapat C minus dan ke bawah, itu dikira sebagai fail. Okay, dan dia tidak boleh diterimalah dalam mana-mana kemasukan ke universiti. Saya rasa korang pun dah dimaklumkan sendirilah semasa korang mendaftarkan. Jadi sepatutnya dah boleh tahulah. Okey, kita akan bercerita dahulu macam mana kita nak dari segi teknik belajar. Okey, macam mana dari segi teknik belajar, sebab dia adalah subjek wajib luluskan. So, kita mesti tahulah dari segi teknik-teknik dia macam mana. Okay. Jadi, untuk permulaan kelas, saya sendiri akan handle ataupun saya akan introduce sedikitlah serba sedikit tentang diri saya. Okey, perjalanan saya masa dalam tingkatan 6 supaya boleh menjadi inspirasi lah boleh menjadi inspirasi untuk korang lah. Sebenarnya saya tahu juga pada masa yang sama juga korang perlu bekerja, tapi itu bukan satu alasan lah alasan untuk tidak membahas ataupun tidak berkomitmen dalam belajar lah begitu. Sebab waktu saya sekolah juga sebenarnya dalam setengah tahun itu, pada masa yang sama juga saya ambil part time lah. Saya ambil part time. Jadi boleh saya dapat mengimbangkan masa itu dengan baik. Okay, waktu saya tingkatan 6 dahulu, saya mendapat result 3.25, 3.25, saya ambil 4 subjek. Saya ambil pengajian AM, saya ambil bahasa Melayu, saya ambil KMK atau sastra Melayu, saya ambil juga sejarah. Jadi pengajian AM saya cakap aja saya dapat B+, bahasa Melayu saya dapat B, KMK saya dapat A, dan juga sejarah saya dapat B-. So total average points is 3.25 lah. Dia taklah tinggi sangat, tapi bolehlah untuk jadi seorang best student kan. Budget 3.0 dapat satulah. Okey. Di sini saya akan saya akan ceritakan ataupun saya kongsikan bagaimana cara belajar saya. Okey, keseluruhan saya dapat B+, itu ada 4 paper saya ambil. Paper 1 atau pengajian AM 1, kertas semester 1 maksud saya dapat A-. Pengajian AM semester 2 saya dapat B+. Pengajian AM semester 3 saya dapat C+, and paper 4 pengajian AM kertas 4 saya dapat A-. So total keseluruhan saya dapat B+. Saya tengok apa yang Christopher tanya. Okey. Masa tu dapat uni mana? Saya dapat UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tempat itulah saya belajar 4 tahun. Dari 2018 hingga 2022. So sekarang dah 2024 saya dah keluar dan saya dah mencapailah ambition saya menjadi seorang guru lah. Sebab saya masuk UPSI, saya memang bercita-cita untuk menjadi seorang guru lah. Alright. Okay. So kita sambung balik. Okay. Okay. Ini cara saya kongsikan cara saya bagaimana hendak skor.
pengajian semester 1 dalam masa terdekat. Ini ini lebih kepada kalau korang yang mengambil ulangan, saya share lah dalam yang skop dia dalam masa terdekat. Tapi dia valid jugalah untuk kita semua lah. Sebab dia sama je dengan cara macam mana saya belajar dan dia boleh je digunakan untuk korang lah. Apalagi kalau yang sedang bekerja kan, belajar sambil bekerja, jadi boleh guna cara ni lah. Okay. Okay. So, dahulu saya tingkatan 6 2017. Okay. Saya pernah ambil ulangan Saya pernah ambil ulangan. Pada kertas yang pertama tu, saya cuma dapat C+. Pada waktu itu saya dapat C+. Tapi pada waktu itu agak ia boleh dikira sebagai keputusan yang tertinggi sebab batch kita orang 38 orang, ramai yang gagal. And paling tinggi pun boleh dapat B+. Jadi itu je lah waktu paper yang pertama. Jadi macam yang korang baca yang entry saya dekat sini, yang korang tengok sini sekarang kan, okay? Korang dapat tengoklah baca sendiri bahawa waktu itu sangat upset lah, perasaan saya sangat upset pada waktu itu sebab saya dapat keputusan yang rendah dalam subjek saya. Actually, it's not my really not my favorite subjects because pengajian dia sangat pada waktu itu dia is very sangat susah. Ya, dia sangat susah pada tanggapan saya lah. Sebab pada waktu itu kita tak berapa faham sangat dengan apa yang cikgu kita explain begitu. Tapi selepas saya ambil ulangan, baru saya boleh faham kenapa macam ni, kenapa macam ni, kenapa macam ni. So baru wiring otak tu dapat menyambung lah pada waktu itu. Sebab masa saya jadi pelajar semester 1, kita orang macam terlalu banyak main lah. Tak serius sangat lah pada waktu itu. So ini juga sebenarnya saya ingin menjelaskan di sini bahawa dalam bila kita dah masuk semester pertama ni, kita kena serius. Pada waktu yang sama juga kita boleh je spend time dalam around 10 atau 20% begitu untuk me time kita lah. Tapi bila kita kena berbalik juga pada tujuan asal kita belajar tingkatan 6 ni. Macam yang korang tahu sendiri, level tingkatan 6 ni dia sangat mencabar, jadi kita harus menggandakan masa belajar kita dengan lebih baiklah. Begitu. Okay. Jadi berbalik semula tadi cerita saya semester pertama paper yang pertama saya dapat C+, dan selepas saya ambil ulangan syukurlah meningkat kepada A-. Jadi keputusan A- tu yang diambil. Jadi yang keputusan sebelumnya dibatalkan. Dibatalkan lah. Okay. Okay. Untuk subjek pengajian AM ini, saya ingin menceritakan sedikitlah apakah subjek pengajian AM ini dia dia susah ataupun tidak. Okay. Macam tanggapan calon-calon yang lain. Okay. Tanggapan saya pada waktu tersebut ialah subjek pengajian AM di semester 1 ada yang susah, ada yang tidak faham, dan seringkali subjek ini membuatkan kita gagal lah berulang kali lah sebab dia seperti subjek killer. Tapi sebenarnya kalau kita memberikan perhatian kita terhadap guru subjek itu betul-betul, dia tak adalah susah sangat. Yang saya suka topik tu adalah yes, you're right. Buat kenegaraan, senang untuk difahami. Saya suka belajar yang tentang pilihan raya, apakah syarat-syarat untuk menjadi calon, apakah syarat menjadi pengundi, bagaimanakah kita ingin mengetahui bahawa keputusan undian itu dibatalkan ataupun tidak. Yang lepas itu topik mahkamah. Kalau seseorang pesalah itu disyaki terlibat dalam kes itu, kita panggil dia sebagai apa?
Macam contoh mungkin dia dipanggil sebagai alibi. Banyak juga istilah-istilah daripada mahkamah yang kita boleh belajar di situ. Pada masa yang sama juga, kita boleh dapat belajar tentang sistem kehakiman negara. Macam yang kita tahu sendiri, bagaimana tentang situasi kehakiman di negara kita sekarang. Adakah dia adil dari segi bentuk hukuman kepada pesalah-pesalah yang dikenakan atas perbuatan tersebut? Adakah dia sepadan ataupun tidak menurut undang-undang itu? Jadi pada masa yang sama juga kita akan membuka buku undang-undang. Dalam Google kita boleh je cari benda tu. Jadi banyak section-section, ada banyak perkara-perkara dalam peraturan kerajaan Malaysia yang yang menyentuh tentang perkara ini. So banyak yang kita akan ketahui lah di semester yang pertama. Jadi di sini dia akan sedikit mencabar kerana benda yang kita tidak pernah tahu, kita akan tahu di sini. Faham tak? Okey. Jadi tidak heranlah kalau subjek ini dia akan menjadi killer subjek. Sebab di sini banyak dia akan meminta kita untuk banyak berfikirlah tentang subjek ini. Tapi sekiranya kalau korang setiap hari, setiap minggu konsisten untuk masuk ke kelas, lama-kelamaan korang akan faham juga. Korang akan faham juga. Biarpun korang pada masa yang sama juga korang kena bekerja lah. Itu tidak ada masalah. Okey? Okey. So sambung cerita saya. Okey, masa trial percubaan pertama, pemeriksaan percubaan, saya dapat markasi iaitu saya dapat 45. Jadi dia terlalu rendah sangatlah pada waktu itu. Okey. Jadi yang penting lulus lah kan pada masa yang sama juga sebab batch kami tidak terlalu banyak yang dapat markah okey lah. Paling tinggi 50 lebih sajalah. Begitu. Okey. So kena ingat subjek ini pengajian kami adalah subjek wajib lulus. Dan korang tidak akan hanya stop saja untuk semester 1, korang kena continue pergi ke semester 2 dan semester 3. Dan kalau korang masih lagi ada rezeki untuk ikut lagi sampai ke semester 3, mungkin korang join dengan saya je lah. Join dengan saya lah kot. Begitu kan. So mana-mana je lah. Yang penting, subjek pengajian kami adalah subjek wajib lulus, jadi buat yang terbaik. Okey. Itu cerita tentang pengalaman saya. Okey. Okey, so banyaklah saya kena ceritakan pada korang supaya saya ingin korang untuk tidak menganggap subjek ini adalah subjek yang terlalu remeh lah. Okey. Sebab anytime akan jadi gagal sebab kalau kita tidak recall balik atau tidak ulang kaji balik. Itu dia punya poin di sini lah dan saya sudah pernah merasalah. Jadi saya tidak mau benda tu dia akan berulang balik ke atas pelajar-pelajar saya sendiri. Jadi jangan ulang baliklah benda tu. Okey. So cara saya untuk skor pengajian semester 1 ni. Okey. So pertama tu adalah tulis nota. Benda yang basic adalah menulis nota lah. Okey. Untuk kalau tanya saya, nota macam mana yang saya ingin buat. Okey. Kalau saya akan buat dalam bentuk pendek atau we call it sebagai buat dalam bentuk point. Sebab kenapa? Sebab kalau kita copy daripada buku yang kita ada tu kan, akan merumitkan lagi fikiran. Jadi, kalau kita buat dengan cara kita sendirilah. Maksud saya buat ayat sendiri supaya korang sendiri yang faham apa yang korang tulis. Kalau korang ikut daripada buku teks, korang ambil 1% itu nanti akan lagi menyempitkan pemikiran kita lah. Begitu. Jadi kita baca, kita tulis apa yang kita faham dan kena tulis dengan menggunakan ayat kita sendiri. Supaya bila kita baca, kita sendiri yang faham apa yang kita tulis tersebut lah. Okay. Second is, beri perhatian pada mana-mana subtopik yang memerlukan perhatian yang banyak. Maksudnya yang kerap ditanyakan dalam soalan. So, kita kena tahu, kita kena pasti dan kita kena tahu apa topik yang sering kali ditanyakan dalam soalan. Jadi bila kita ada senarai topik yang biasanya ditanyakan dalam soalan, itu akan memudahkan lagi proses ulang kaji. Okay.
Kita buat untuk ulang kaji, buat nota, saya akan menggunakan sistem Q&A, question and answer. Jadi dalam nota itu dia akan ada dua lah. Setiap topik dia akan ada dua. Satu soalan, satu jawaban. Dan saya gunakan itulah sebagai bahan ulang kaji lah. Sebab soalan-soalan itu dia lebih kurang hampir sama aja kalau kita rajin mengulang kaji menggunakan kertas-kertas soalan tahun-tahun lepas. Jadi dari segi bentuk soal ataupun pola soalan dia lebih kurang sama saja. Jawabannya pun sama aja, kita akan jawab dengan jawaban yang sama begitu. Okay. Jadi kalau satu lagi saya akan gunakan ramalan saya sendirilah. Saya akan gunakan ramalan sendiri dengan menggunakan Q&A. Oke, lepas tu kena banyak bertanya dengan guru lah, cikgu korang lah, cikgu pengajaran korang kalau tak faham. Oke, jadi kena bagi perhatian sebab diorang ni banyak berpengalaman dan ada setengah pencara ni atau guru dia ni terdiri daripada penggubal soalan. Jadi ia lagi memudahkan kita sebab mereka yang tahu, mereka yang tahu tentang soalan-soalan apa yang kerap dikeluarkan sangat. Jadi sangat-sangat penting untuk kita memberikan perhatian. Sebab dorang ni ada berpengalaman dalam menggubal soalan. Jadi mesti kena take a point betul-betul. Faham Jadi kalau tak faham, kena tanya. Kalau diam-diam, memang sesat di tengah jalan lah. Begitu kan. Okay. Jadi kena buat notes. Saya buat notes. Tulis yang penting. Tidak semua apa yang kena cakap daripada awal hingga akhir tu semua kena ambil. Tulislah mana yang korang rasa penting, yang korang rasa nak buat itu sebagai target untuk soalan akan datang, tulis. And then buat rujukan. Lepas kelas buat rujukan. Jangan lepas kelas tutup buku pula. Nanti dia akan buat korang hilang ingatan pada kelas yang seterusnya pula. Okay, sebab nanti mungkin dalam kelas kita ni saya akan buat latih tu bilang latihan ulang kaji. Begitu. Okay. Of course lah kena buat latihan. Okay, kena buat latihan. Latihan kita kena cari sendiri, jangan tunggu disuap. Faham tak maksud dia di situ? Maksud dia, korang kena gerak sendirilah. Kalau saya dulu, saya banyak menghabiskan wang saya untuk membeli buku latihan je. Dan itu saya dapat beasiswa, jadi saya gunakanlah duit itu untuk beli buku latihan. Jadi saya akan buat latihan sampailah saya faham. Especially which is topik yang yang saya kurang atau lemah di situlah. So saya support dekat situ. Ataupun kalau korang tidak ada masa untuk pergi kedai buku, boleh je cari dekat Google atau masuk grup Telegram subjek. Situ banyak banyak guru-guru, banyak bekas-bekas pelajar senior-senior dia akan post soalan-soalan trial dari setiap negeri. Download, print, jawab di situ. Okay. Okay. Satu lagi, Christopher ada disentuh tentang esei. Okay, so esei, yes, a big tragic lah bagi kita lah contoh. Okay. Salah satu penyumbang kepada kegagalan ialah soalan esei banyak dia tembaklah dekat situ. Maksud saya tidak pernah ada mendapat markah yang sempurna lah dalam bahagian esei. Okay. Satu sebab kenapa esei selalu mendapat markah yang tidak baik di situ adalah isi yang korang ambil dia tidak kena dengan soalan yang ditanyakan. Dan sebab itu kalau korang sendiri perasan dia disimbolkan TR. TR it means tidak relevan.
dia tidak ada kena-mengena dengan soalan yang dikemukakan. Jadi macam mana caranya untuk memastikan esei kita boleh mendapat markah yang okey? Okey. Untuk saya akan baca model-model, baca contoh esei yang boleh didapati daripada buku teks, buku soalan atau sumber nota yang korang dapat daripada Telegram lah di situ. Setiap esei dia dikategorikan kepada tema-tema, mengikut tema-tema yang tersedia. Okey. Huraian, kalau dari segi huraian, okey, huraian dia adalah menjadi penentu kepada markah kita lah. Okey. Untuk untuk mendapatkan markah yang bagus, okey, dari segi huraian mesti kena ada huraian itu sendiri dan kena ada contoh kepada huraian tersebut. Dan mesti bertepatan dengan kehendak soalan. Isi yang kita kemukakan itu jangan menyimpang. Sebab bila kita menyimpang, ia akan dipotong teruslah markanya. Okey? Sebab ada sebab tersendiri mengapa kita diminta untuk sentiasa membaca isu-isu terkini. Kita boleh baca daripada newspaper, baca daripada media sosial. So setiap hari kita mesti kena tahu isu-isu yang berlaku terkini di negara kita. Sebab apa yang kita akan dapatkan itu dia akan digunakan untuk soalan-soalan yang bakal kita jawab nanti dalam soalan esei tersebut. Okey. Paling tidak pun baca dekat buku nota sajalah. Nota sumber-sumber yang korang ada. Sebab dia lebih kurang hampir saja dengan lebih kurang hampir sama dengan soalan yang akan ditanyakan di soalan yang sebenar lah. Okey. So itu sajalah untuk dari segi perkongsian untuk saya lah. Jadi sebenarnya kita kena untuk semester 1 kita kena mendapatkan grade yang tinggi. Supaya bila kita dah masuk semester 2 dan semester 3 nanti, in case lah kalau kita dapat markah yang rendah, dia akan tarik daripada semester-semester yang sebelum ni untuk menghasilkan grade akhir yang baik. Macam tu. Okay? Jadi untuk semester 1, kita kena buat betul-betul. Okay? Walaupun kita akan ada ulangan, tapi dia sangat membebankan kalau kita kena ambil ulangan kembali. Sebab nanti, bayangkan kalau korang dah berada masuk dalam semester 3, kena belajar lagi, kena cover untuk semester 1, kena cover lagi untuk semester 2, jadi korang akan belajar 3 dalam 1 pada masa tersebut. Jadi pastikan semester 1 kena buat betul-betul, jangan sampai kena repeat. Okay? So itu sajalah untuk dari segi perkongsian amalan belajar saya lah semasa saya dekat semester 1. Anything kalau nak tanya lagi selepas ni tak ada masalah lah. Sekarang kita baru akan memasuki topik kita lah. Okay, so dalam saya tak sempat untuk memperjelaskan apa yang kita hendak belajar. So nanti saya akan bagi korang sukatan pelajaran. Dan sukatan pelajaran itu yang korang akan gunakan nanti sebagai panduan untuk melihat topik mana yang korang sudah belajar, sampai mana sampai mana korang sudah belajar. Nanti kita akan create group dan nanti saya akan share dekat situ lah. Okay. Untuk notes, saya akan bagi dalam Google Drive. Korang boleh akses di situ. Kalau perlu download lah untuk korang baca sendirilah. Okay. Right. Jadi kita tanpa membuang masa kita akan mulakan topik kita yang pertama. Okey. Jadi saya akan sentuh beberapa saja kita sempat sebab sekarang kita pun masuk pukul 9.30. Kita ada cuma 30 minit saja dalam masa kelas kita. Sebab kita buat 1 jam sajalah kan. Okey. Dalam pengajian AM semester 1 kita akan ada 7 topik. Okey, kita ada 7. Okey. Setiap topik dia ada subtopiknya yang tersendiri. Jadi ada banyak lagi di bawah-bawah cabang-cabang dia yang perlu kita kena ketahui lah. Okay. So nanti 7 topik tu saya akan kongsikan. Okay. Mungkin bukan hari ni lah, esok lah kot. Baru saya akan share dengan korang lah. Okay. So kita akan mulakan dengan topik pertama kita pada hari ini, iaitu konsep dan ciri negara berdaulat.
Kalau korang dah belajar sendiri sebelum ni, kita ulang kaji bersama lah. Okay. Okay. Jadi dalam untuk topik konsep dan ciri negara berdaulat ini, kita akan belajar dari segi apa maksud negara, apa maksud negeri. Kita akan belajar juga mengapa negara tersebut dikatakan sebagai negara berdaulat, apa ciri-ciri negara berdaulat, apakah contoh-contoh negara-negara berdaulat dan mungkin negara tidak berdaulat. Itu yang kita akan belajar dahulu lah. Kenapa kita kena belajar ni? Sebab relevan dia dekat sini adalah kita nak tahulah dari segi bentuk demokrasi negara tersebut, cara amalan yang diamalkan oleh sesuatu kerajaan tu bagaimana. Dan untuk menjadi penentu kepada sukses negara tersebut dari segi politik, kita akan melihat sama ada negara tersebut tu dia berdaulat ataupun tidak. Okay. Jadi kita terus pergi kepada topik-topik dia lah. Okay, yang pertama kita akan pergi dahulu kepada takrifan negara. Okay, so kita akan tengoklah takrifan negara tersebut. Apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan negara. Okay. Okay, takrifan negara. Okay, takrifan negara ni secara ringkasnya adalah penduduk yang menetap di sebuah wilayah yang mempunyai sepadan yang jelas dan mempunyai kerajaan yang sistematik. Okay. Ada beza dia negara dengan negeri di sini. Okay. Untuk membezakan mana satu negara dan mana satu negeri, okay, negara ni mempunyai satu kelompok yang sangat besar. Contoh dia Malaysia. Okay. Malaysia itu adalah sebuah negara yang mempunyai kawasan-kawasan yang beberapa kawasan-kawasan yang kecil. Okay. Dan itu yang dimaksudkan sebagai penduduk yang menetap di sempadan yang jelas. Maksud dia adalah di setiap negeri yang mempunyai sepadan-sepadannya tersendiri, ada banyaklah. Ada banyak yang dipisahkan, yang boleh boleh melihatlah dari segi kedudukannya. Okay. Negara ini juga kita boleh ditaklifkan apabila mempunyai kerajaan yang sistematik. Maksud dia yang dia tidak yang tidak bersifat huru-hara, tidak mempunyai masalah politik yang berpanjangan. Macam tu. Okay, contoh negara tu adalah negara Malaysia. Negara Malaysia. Okay. Okay, so itu adalah taklifan tentang maksud Malaysia lah. Maksud negara. Okay. Kenapa Malaysia dikatakan sebagai negara berdaulat? Okay, kalau kita tengok daripada konsep dia tadi pada awal-awalnya, okay, negara satu wilayah yang dia sangat besar, okay, yang sangat besar, mempunyai sepadan yang jelaslah di situ dan mempunyai kerajaan yang sistematik. Okay, negara ni dia mempunyai beberapa kawasan-kawasan ataupun kita panggil sebagai negeri-negeri lah yang kecil. Itu yang menjadi identiti kepada sebuah negara tersebut. Okay, itu secara ringkasnya. Okay, kenapa Malaysia dikatakan sebagai sebuah negara yang berdaulat? Okay, so the reason is, kita tengok yang ni lah. Okay, kenapa Malaysia dikatakan sebagai negara yang berdaulat? Okay. Malaysia dikatakan sebagai negara berdaulat ada 4 sebab. Okey, yang ini kena beri perhatian sebab soalan dalam soalan bahagian B, soalan struktur, dia akan tanyakan 4 ni. Dia akan tanya soalan ni, kenapa Malaysia dikatakan sebagai negara berdaulat? Okay, sebabnya ada 4. Pertama, Malaysia ni dia merdeka. Kedua adalah berkuasa sendiri. Ketiga, negara ni berwibawa dan mempunyai identiti sendiri. Okey. Kita tengok satu persatu apa yang dimaksudkan. Yang pertama adalah negara Malaysia dikatakan sebagai negara berdaulat kerana Malaysia ni adalah negara yang merdeka. Merdeka maksud dia adalah bebas lah. Kita sudah bebas daripada penjajahan dari kuasa-kuasa asing. So yang pertama dia bebas daripada penjajahan kuasa asing. Dan kedua bebas membuat keputusan yang tidak melibatkan mana-mana pihak luar. Maksudnya di sini segala tindak tanduk
yang ingin dikemukakan oleh Malaysia mesti kena bergantung daripada negara luar. So sekarang Malaysia tidak lagi seperti itu kerana kita ada Perdana Menteri, kita ada menteri-menteri yang bertanggungjawab di setiap bahagian masing-masing. Jadi mereka sudah decide untuk membuat satu keputusan yang betul demi kesejahteraan seluruh rakyat. Faham tak? Jadi dia tidak akan bergantung lagi dengan mana-mana kuasa asing lah. Walaupun ya kita tahu macam mana situasi kerajaan kita sekarang kan, jadi itu cerita lain lah. Tapi kita bercerita tentang Malaysia mengapa dia dikatakan sebagai negara yang berdaulat. Walau macam mana sekalipun, Malaysia dia tidak akan lagi dijajah lagi di bawah kuasa asing, di mana segala keputusan semuanya mesti bergantung daripada kuasa asing. Sebab kita sudah mempunyai sistem politik yang tersendiri yang boleh menentukan apa yang terbaik untuk kita sebagai rakyat Malaysia. Liza boleh faham rasanya Christopher pun macam pernah tahu kan, dia sudah pernah belajar sendiri, jadi so dia patut tahu lah macam tu. Okey, terima kasih. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, kenapa Malaysia dikatakan sebagai negara berdaulat? Sebab dia mempunyai kuasanya yang tersendiri. Dia punya kuasanya yang tersendiri. Mempunyai kerajaan yang mampu mentadbir berdasarkan perlembagaan negara. Ya, kita berbalik lagi kepada situasi, kita tahu sendiri kerajaan kita macam mana. Tapi itu tidak ada berkaitan dengan apa yang kita belajar sebab kita mesti tahu dan kenali negara kita sendiri. Okey? Macam mana sekalipun negara kita tetap mempunyai satu kekuatan yang sangat besar di mana kesejahteraan kita ni memang memang semua ditentukan ataupun sudah dibentuk melalui pola-pola pemerintahan lah. Mereka boleh kita boleh percaya kepada kerajaan kita lah, yang mana mereka akan menentukan yang lagi baiklah untuk semua bidang sukan ke, bidang sosial, bidang ekonomi, politik, semualah. Okey. So negara Malaysia ni boleh berkuasa sendiri tanpa bergantung daripada mana-mana pihak. Okey. Dan mereka mentadbir berdasarkan perlembagaan negara. Perlembagaan negara adalah paling penting. Sekiranya melanggar salah satu daripada perlembagaan negara, maka runtuhlah kekuasaan pemerintahan kerajaan Malaysia. Yang ketiga adalah Malaysia ni adalah negara yang berwibawa, di mana mereka mempunyai kuasa tersendiri dalam bidang politik dan ekonomi yang stabil. Mampu menjamin keamanan dan keselamatan rakyat. Dan mempunyai hubungan diplomatik yang bagus antara negara-negara lain. Ini tidak termasuk dengan negara Israel sebab kita tahu sendiri bagaimana hubungan negara Malaysia dengan Israel kan. Jadi negara kita tidak ada kena-mengena dengan Israel tersebut sebab orang tahu sendirilah Israel ni macam mana kan. Jadi ya jadi tidak akan ada hubungan diplomatik yang okey lah sebab orang tu tak ramah kan. Jadi kita tahulah ni macam mana kan. Okey. Tapi poin dia di sini adalah Malaysia mempunyai hubungan diplomatik dan mempunyai hubungan yang baik dengan semua negara. Selagi mana-mana negara masih lagi bekerjasama dan mampu memberikan yang terbaik untuk negara kita antara satu dengan yang lain, maka hubungan diplomatik akan terus kekal sehinggalah berakhirlah. Berakhir bila itu tak tahulah sampai bila, tapi mungkin tapi dia akan berkekalan sampai bila-bila selagi tidak diputuskan hubungan antara kedua negara tersebutlah, ya. Terakhir sekali adalah Malaysia negara berdaulat kerana mempunyai identiti sendiri. Jadi kita ada identiti kita sendiri untuk bagi mereka semua tahu siapakah Malaysia ini. Jadi kita ada beberapa lah perkara yang menjadi tunjang kepada negara kita lah, seperti ideologi kita. Maksud itu adalah apakah jati diri kita terhadap satu-satu perkara yang menunjukkan kita ni sebagai negara yang berdaulat. Kita ada bendera kita sendiri, kita ada jata negara kita sendiri, kita ada lagu kebangsaan kita sendiri, tanpa copy paste daripada mana-mana lah
Jadi tidak ada isu klaim lah begitu kan. Jadi kita ada masing-masing. Setiap negara ada ideologi, ada bendera, ada jata, ada lagu kita sendiri masing-masing. Tanpa meniru daripada mana-mana pihak. Ya. Contohnya kita ada lagu negaraku, bendera Malaysia, dan bunga rasmi kita adalah bunga kebangsaan, yaitu bunga raya. Sejak dahulu lagi memang bunga raya adalah bunga kebangsaan kita, sebab bunga raya ini dia ada mewakili 5 kelopak. 5 kelopak itu salah satu kelopak mewakili satu prinsip rukun negara. Kelopak yang pertama misalnya kepercayaan kepada Tuhan, kedua kesetiaan kepada raja dan negara, ketiga keluhuran perlembagaan, keempat kedaulatan undang-undang, dan kelima kesopanan dan kesusilaan. Jadi kalau soalan tu, bila soalan tu dia akan tanya, kenapa Malaysia dikatakan sebagai negara yang berdaulat? Jadi korang punya jawapan di sini guna empat ini. Guna yang ini ya. Merdeka, berkuasa sendiri, berwibawa, dan beridentiti sendiri. Jadi mesti kena huraikanlah apa yang dimaksudkan dengan keempat-empat ini ya. Okay, terusnya kita pergi kepada yang topik seterusnya, subtopik yang seterusnya, iaitu sistem kerajaan. Okay, kita nak tahu lah sistem kerajaan ni dalam bentuknya macam mana. Okay. Kita kena tahu dulu kerajaan ni apa dimaksudkan. Okay. Dalam mana-mana negara rasanya ataupun semua mempunyai konsep yang samalah. Bukan sahaja di Malaysia tapi semua di negara yang ada di peringkat internasional, peringkat antarabangsa di situ. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kerajaan? Kerajaan adalah satu badan atau institusi yang bertanggungjawab menjalankan fungsi-fungsi pengurusan dan pentadbiran sesebuah negara. Okay. Mempunyai 3 komponen, iaitu yang pertama eksekutif, perundangan, badan perundangan, dan juga badan kehakiman. Setiap 3 komponen ada peranannya yang tersendiri dan ada contohnya yang tersendiri. Okey. Okay, terusnya. Okey, tanggungjawab kerajaan. Okey. Jadi dalam soalan juga mungkin dia akan tanyalah apakah tanggungjawab kerajaan terhadap rakyat. Okey. Pertama adalah menentukan arah pentadbiran negara itu. Okay. Dengan merancang dan menyelaras tadbir urus negara. Kedua adalah melaksanakan tadbir urus negara berdasarkan prinsip tadbir urus terbaik. Okay. Kita juga akan mempelajari bagaimanakah prinsip tadbir urus terbaik. Jadi kita akan belajar itu pada topik yang seterusnya lah. Di bab 2 atau bab 2 dan bab-bab yang seterusnya lah. Kita akan tahu apakah yang dimaksudkan dengan prinsip tadbir urus terbaik, contoh dari segi definisi dan bagaimana contoh dia. Okay, tanggungjawab kerajaan yang pertama adalah menentukan arah pentadbiran negara itu. Okay. Yang kedua adalah menjaga ketertiban dan keamanan negara. Okay. Dengan menguatkuasakan undang-undang dan memastikan situasi negara terkawal dan stabil dari segi PES. Apa yang maksudkan PES? P itu dia merujuk pada politik, E itu adalah ekonomi, dan S itu adalah sosial. Okay. 3 benda ni mesti dijaga. Sebab kalau salah satunya runtuh, dia akan jadi terganggu untuk semua mana-mana aspek. Contohnya, kalau kita menyentuh tentang aspek politik lah. Okay. Kalau politik, kacau bilau kerana ada beberapa orang menteri dia buat ni, dia akan mengganggu kepada bidang ekonomi dan juga akan mengganggu kepada bidang sosial. Kerana setiap menteri dia ada prinsip yang harus disampaikan kepada rakyat, dan kestabilan rakyat itu dia akan menjadi penentu di mana menteri ni dia akan decide untuk menjadikan setiap wilayah daerah itu menjadinya seperti apa. Jadi sama ada ia menjadi baik atau buruk, dia akan memberikan kesan kepada aspek ekonomi dan sosial. Jadi ini akan memberikan
satu tanggapan kepada orang-orang luar. Mengetahui bahwa Malaysia ini sepertinya apa. Oke? Itu maksudnya menjaga ketertiban dan keamanan negara. Jadi itu adalah tanggung jawab kerajaan. Jadi sama ada baik atau buruk itu adalah di bawah kerajaan itu sendirilah. Mereka yang decide untuk menjadikan sesuatu kawasan sama ada wilayah atau daerah itu dia menjadi seperti apa rakyat ya yang tinggal di situlah. Oke. Oke, yang ketiga adalah mengusahakan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Oke, contoh dia adalah menyediakan pelbagai bentuk perkhidmatan kepada rakyat. Oke, contoh dia adalah dari segi aspek kesihatan dan juga pendidikan. Oke, macam saya, tanggung jawab saya adalah untuk memberikan pendidikan yang berkualiti kepada anak-anak supaya mereka akan menjadi akan menjadi penyumbang kepada kesejahteraan semua aspek lah dalam negara pada masa yang akan datang. Jadi semuanya itu dia bergantung sepenuhnya lah pada kerajaan di mana dia akan diperturunkan kepada para pekerja lah begitu. So itu yang dimaksudkan mengusahakan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Jadi kita punya rezeki pun sebenarnya itu dibentuk oleh kerajaan lah. Jadi kita tidak dapat menikmati kehidupan yang ada sekarang ini kalau bukan daripada kerajaan lah. So dorang ni memang banyak memainkan peranan lah dalam apa itu bidang sosial lah. Okey, kebajikan, kesejahteraan kita sebagai rakyat Malaysia. Melaksanakan pembangunan ekonomi dan sosial demi kesejahteraan rakyat. Jadi ada banyak program-program lah yang diusahakan untuk menjamin kestabilan dan kesejahteraan lah ekonomi. Maksudnya itu adalah kita apa itu? Kita diuruskan bagaimana untuk mentadbir ataupun kita belajar dari segi ekonomi keuangan kita lah contohnya. Jadi program apa yang boleh diusahakan, yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengajarkan rakyat supaya menguruskan keuangan itu dengan lebih sempurna. Kalau dari segi sosialnya pula, kita selalu ada kes-kes kan, kes-kes yang menimbulkan kerisauan. Contohnya macam banyak kali ada kes bunuh kan, kes orang hilang. Jadi apa peranan kerajaan sebenarnya untuk mengatasi atau mengurangkan kes-kes sebegitu? Sebab sekarang ni yang menjadi igawan, yang menjadi ketakutan kepada kita sekarang ni adalah kes orang hilang dan juga kes bunuh. Semakin hari semakin banyak berlaku. Biasanya perkara-perkara yang menjadi senyap ini yang akan menjadi penyumbang. Contohnya tahu-tahu besok orang tu dah tak ada. Orang tu dah meninggal, orang tu dah hilang. Jadi benda tu kan dia berlaku secara tiba-tiba, tak ada angin, tak ada arah melintang, tiba-tiba sudah jadi macam ni, macam tu. Jadi benda tu agak merisaukan. Itu adalah isu yang berlakunya sekarang. Jadi bagaimana kerajaan ingin mengatasi masalah itu? Kita nak keluar daripada rumah pun kita dah macam kena berfikir 2-3 kali. Sedangkan negara Malaysia ni adalah negara yang selamat daripada segala bentuk-bentuk yang tidak diingini lah. Tapi bila dah makin hari makin membimbangkan kes tersebut, kita sepertinya macam takutlah pada negara kita sendiri kan. Tapi sekurang-kurangnya kita tidak seperti negara-negara yang lain. Itu yang saya maksudkan. Itu aspek politik sebenarnya yang memberikan sedikitlah kepada permasalahan tersebut. Bila dari segi politik terganggu, ia akan mengganggu juga kepada bidang ekonomi dan juga sosial lah. Okey. Seterusnya mengeratkan perpaduan dan keharmonian kaum. Ini juga menjadi satu isu lah sebenarnya sebab
kalau dari segi dari segi perpaduan negara kita kan dia masih lagi dalam keadaan yang tak adalah membawa masalah yang besar. Cuma masih lagi kita dalam tahap yang sederhana di mana kita masih lagi berpikiran yang secara sempit sedikit. Kita tidak mau mengenali kaum-kaum kita yang ada di negara kita. Sebab itu ada banyak kes yang macam dia lebih kurang macam racism lah begitu. Racism atau kita panggilnya sebagai rasis. Ada yang menganggap ketidakwujudan padahal benda tu sudah daripada sebelum merdeka lagi satu kaum tu sudah ada kan, tapi kita seolah-olah baru dia tahu tentang kewujudan tersebut. Jadi banyaklah yang sebenarnya benda yang masih lagi kita sifatkan masih di dalam jiwa kita, belum lagi merdeka sepenuhnya lah. Kita sudah merdeka, tapi jiwa kita tidak merdeka lagi karena masih ada terwujudnya sifat-sifat yang sebenarnya tidak elok lah untuk kita yang berbilang kaum ini. Tapi masih lagi kita masih lagi menegakkan dari segi kebenaran kita bahwa kita tidak sama dengan negara yang lain, di mana negara lain mereka sangat-sangat ekstremisme lah. Terutamanya negara yang ada bukan kaum lah, ada negara yang penduduk dia yang mengasingkan berkulit hitam dengan berkulit putih. Itu contoh yang rasis sebenarnya. Tapi kita tidak seperti itulah. Kita masih lagi boleh menerima siapa-siapa saja sekalipun. Yang isu dia itu sifat individu lah sendirilah macam mana. Kita tidak rasis, tapi kita mungkin palau sedikit dari segi sikap dia lah macam tu kan. Bukan apa-apa yang berlaku itu bukan daripada kaum itu sendiri. Itu tidak ada kaitan dengan bangsa atau kaum itu. Itu diakibatkan daripada sikap itu sendirilah. Kita tidak pernah resist. Kalau dalam negara kita tidak pernah resist, tapi orang tu yang sendiri yang buat masalah. Jadi macam mana kita mau mempereratkan dengan adanya orang-orang yang berpikiran seperti itu, yang tidak menerima, yang semualah macam tu kan. Sebenarnya sangat susah lah untuk kita bersatu padu. Walaupun negara kita sudah mencapai 67 tahun kemerdekaan, tapi masih ada yang beberapa perkara-perkara yang yang tidak pernah selesai lah begitu. Tapi macam yang saya katakan tadi, kita tidak seperti negara lain. Kalau negara lain tu memang mereka sangat ekstremisme lah dalam hal-hal yang melibatkan perkauman. Tapi kalau kita tidak seperti itulah. Okay? Karena kita ada rukun negara. Rukun negara inilah yang menjadi satu kekuatan kepada kita dalam pengukuhan perpaduan kaum, mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum. Rukun negara lah yang menjadi kekuatan kepada kita sehingga kini. Okay. Walaupun dia agak sedikit sukar untuk menyatu padukan semua, tetapi kita tidak ada masalah yang terlalu besar lah. Kita harus paham yang benda itulah. Okay. Okay. Dan akhir sekali, mengadakan hubungan antara bangsa. Okay. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan negara, menjamin keselamatan dan kedaulatan negara, serta memelihara hubungan baik dengan negara-negara lain. Okay. Okay. Hubungan antara bangsa ini penting supaya kita boleh dapat memberi pengenalan dan juga memperkenalkanlah negara kita kepada negara-negara luar. Mungkin ada beberapa perkara-perkara yang mesti kita kena bersama dengan negara-negara yang lain. Okay. Semua aspek semua diambil kira. Okay. Dengan ada tujuannya yang tertentu lah. Seperti mempertahankan kemerdekaan negara. Kita tidak mau ada negara lain yang memandang serong lah terhadap negara kita kan. Okay. Menjamin keselamatan dan kedaulatan dan memelihara hubungan baik dengan negara-negara lain. Okey. Okey, setakat ini ada soalan yang ingin ditanyakan.
Okay, so okay, kalau tak ada kan? Okay. So, kalau dah pernah belajar sebelum ni, dia mesti kena tahu lah. Dia kena recall balik. Okay. Okay, jadi kita sampai di sini saja untuk kelas kita hari ini. Okay. Kalau ikutkan masa masih lagi saya kena sentuh lagi lah tentang jenis kerajaan, kerajaan persekutuan. Okay. Banyaklah. Ada banyak di sini yang masih lagi kita perlu kena ketahui lah. Tapi sebab kita cuma ada 1 jam saja dan kita punya masa masih lagi ada banyak lah sebenarnya. So kita tidak akan stop sampai sini. Tapi kelas kita memang akan buat setiap hari Ahad lah. Begitu. Okay. Kalau dari segi latihan pula, nanti saya tengoklah kalau mana latihan yang kita boleh buat selepas ni. Kita tengoklah bergantung pada masalah macam tu. Tapi saya sangat berharap kalau korang boleh dapat cari soalan sendiri and then if ada perkara yang tidak dipahami, dari segi jawapan-jawapan dia boleh je tanya pada saya. Saya akan selesaikan mana yang termampulah begitu. Okay? Alright, jadi itu saja untuk kelas pertama kita pada hari ini. Jadi terima kasih semua atas kehadiran yang baik. Memberikan komitmen yang baik untuk kehadiran kita pada hari ini. Jadi terima kasih Liza dan juga terima kasih Christopher untuk kehadiran pada hari ini. Kita akan sambung lagi pada topik yang seterusnya. Nanti saya akan buat grup. Saya akan share bahan-bahan yang saya ada dekat sini. Okay. Dan itu sajalah untuk kelas kita pada hari ini. Dan satu lagi kan saya akan bagi tahu juga untuk rutin kelas kita. Okay. Dalam soalan tu kan dia ada 3 bahagian kan. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Dan kita lupa juga kita ada soalan esei. Okey, sebab Christopher tadi saya nampak dia cakap tentang esei kan. Okey. Setiap minggu kita akan bergilir-gilir buat kelas. Okey. Kelas yang pertama kita akan buat untuk bahagian A dan bahagian B dan kelas kedua kita akan buat untuk esei. So sekarang ni kita punya kelas ni adalah untuk bahagian A dengan bahagian B. Okey. Maksud itu nanti saya akan jelaskan lah apa yang maksud bahagian A, bahagian B, bahagian C itu kan. Itu nanti saya akan jelaskan dari segi format soalan dia lah. So, sekarang ni kita dah selesai untuk bahagian A dengan bahagian B. Next week kita akan pergi kepada bahagian esei pula. Okay? Dan sambil itu juga pada waktu itu saya akan jelaskan format soalan supaya korang boleh mendapatkan gambaran dengan jelas lah tentang apakah format soalan pengajian AM semester 1 ini ya. Okay, jadi itu saja untuk kehadiran kelas kita hari ini. Terima kasih untuk semua. Okay, jadi kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan untuk kelas esei pula. Okay. Jadi itu saja untuk kelas kita hari ini lah. Okay. Terima kasih semua dan selamat malam.